Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 6. Jadi hari ini kita nak bincangkan latihan muka surat 88 berkenaan dengan tajuk harga kos, faedah, dividen. Okey. Dan juga invoice, diskaun dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya merujuk pada tajuk peratus kebanyakannya. Baik. Jadi kamu lihat soalan mahir minda muka surat 88. Baik. Jadi kamu tengok kamu baca. Sempena hari usahawan murid-murid kelas 6 Arif mengadakan jualan aiskrim. Harga kos sebatang aiskrim ialah 60 sen. Jadi disebut sini harga kos. Okey, harga kos ialah 60 sen. Dan untung yang ingin diperolehi ialah 30 sen. Kira hasil jualan. Jadi kehendak soalan dia minta kamu cari hasil jualan bagi 50 batang. Dia nak 50 batang aiskrim. Okey, bukan satu aiskrim. Kita nak cari 50 batang aiskrim. Baik. Jadi mari kita lihat bagaimanakah cara penyelesaiannya. Matematik tahun 6, buku teks muka surat 88. Okey, soalan A, mahir minda. Baik. Jadi, apakah maklumat yang diberi? Kita dapat kos. Harga kos 60 sen. Okey, ini untuk satu untuk satu aiskrim. Kemudian diberi juga untung. Dia dah siap. Dia nak untung sebanyak 30 sen. Jadi apakah yang dicari? Okey, dia suruh kita cari hasil jualan. Maksudnya harga jual lah. Harga jual. Harga jual. Tapi bukan sebatang. 50 batang aiskrim. Berapa? Okey, nak cari 50 batang. Berapa ringgit dia dapat untung kalau dia berjaya jual dengan 50 batang. Bukan untung kita boleh tahu berapakah jualannya pada hari itu. Kalau kita nak dapat jualan, nak untung 30 sen tu, kita nak dapat jualan untuk 50 batang tu berapa ringgit. Okey, kalau nak tahu untung kita tahulah 50 darab 30 sen, kamu dapatlah 1,500 sen, iaitu 15 ringgit. Jadi kita tahu kalau dia dapat jual 50 batang, dia dapat, kita darab dengan 30, kita akan dapat 15 ringgit. Jadi nak dapat untung 15 ringgit tu kena jual berapa banyak hasil jualan hari tu. Kita jual-jual, okey cukup dah banyak ni. Maka kita tahu kita telah memperolehi untung sebanyak 15 ringgit. Mana tahu 15 ringgit sebab tahu untung 30 sen darab dengan 50 batang. Jadi kita nak cari harga hasil jualan. Okey, bila kita dah sampai jualan tu, kita dah tahulah, kita boleh berhenti dah. Oh, banyak ni dah cukup untuk kita punya keuntungan. Baik. Jadi kamu tahu harga jual adalah bersamaan dengan kos tambah untung. Kos dengan untung campur dua-dua, dia akan jadi harga yang kita perlu jual. Okey, harga yang perlu kita jual. Jadi kita ada kos, kita ada 60 sen. Okey. Tambah dengan 30 sen untung, maka kamu kena jual aiskrim dengan harga 90 sen. Okey. Jadi harga 90 sen ni kita kena jual 50 batang. 50 batang bersamaan dengan 90 sen darab dengan 50. Okey, 90 sen darab dengan 50. Jadi kamu darablah. Kalau 90 sen, kalau kamu nampak susah, nampak titik perpuluhan, kamu buang dulu. Kamu jadikan dia 90 sen darab dengan 50. Jadi 9 darab 5, 45. Sini ada sifar, kita masukkan sifar. Kita ni ada sifar, kita letakkan sifar. Maka 4,500 sen. 4,500 sen bersamaan dengan 45 ringgit. Kita gerakkan titik dua kali ke sini, dia akan jadi 45 ringgit.
Jadi dia bersama dengan RM45. Jika telah terjual sebanyak RM45, maka kita telah mendapat untung sebanyak RM15. Okey, dengan 30 sen tadi. Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Dia tamat soalan pertama, kita tengok soalan kedua, soalan B. Soalan B dia nak Puan Salmiah menjual sebuah rumah berharga RM420,000 dan memperoleh keuntungan sebanyak 5%. Jumlah harga rumah ni harga jual lah. Harga jual. Dia untung. Untung 5%. Berapakah harga kos rumah itu? Baik. Sekarang kita senaraikan maklumat yang diperolehi. Harga jual bersamaan dengan RM 420,000. Untung yang diperolehi, setiap satu rumah yang dijual dia mendapat untung sebanyak 5%. Jadi keuntungan ni dibagi dalam bentuk peratus, bukan dalam bentuk nilai ringgit. Kalau nak cari nilai ringgit, kita kena kira. Soalan dia minta berapakah harga kos. Dia cari harga kos. Harga kos berapa? Baik. Nak dapat harga jual, macam tadi kita tunjuk tadi, kos tambah untung. Kos tambah untung. Kalau kita buat gambar rajah palang, harga jual mesti duduk atas. Dia keseluruhan. Dalam harga jual ni ada kos, ada untung. Kalau kos dia tinggi, maka untung dia sikit je lah. Tapi kedua-dua kos dan untung mesti berada di dalam harga jual. Kalau harga jual tu kurang, maka dia akan mengalami kerugian lah. Kos dia lebih tinggi, maka tidak dapat untung, tetapi dia dah jadi satu rugi. Baik, kos dengan untung. Kos kita ada tak? Kos yang kita cari. Untung 5%. Kita nak cari kos. Kita nak cari kos. Jadi kalau kita nak cari kos, harga ni, kita tahu harga jual ni kita ada. Yang ni kita tak tahu. Harga kos kita tak tahu. Harga jual kita ada. Untung kita ada. Jadi untuk dapatkan kos, jual ni, kita buang bahagian tepi ni. Apa yang ada kat tepi ni? Untung. Jadi kalau kita buang sebanyak untung, nampak sama tak kotak tu? Dia akan jadi sama kotak tu dengan harga kos. Nampak? Harga asal jual kotak dia panjang. Kos dia pendek macam ni. Kos dia banyak ni saja. Jadi untuk dapatkan saiz kotak besar tu, kita kena buang sebesar ini. Sebesar apa? Sebesar kotak untung. Ada tak maklumat tentang untung? Ada. Ada tak maklumat tentang harga jual? Ada. Jadi jual tolak untung, kita akan dapat harga kos. Baik. Harga jual RM420,000. Ini kos kita nak cari, kita tak tahu. Tambah dengan ni dalam masalah penyelesaian masalah kuantiti yang kita tidak ketahui. Untung dalam bentuk 5%. Jadi 420 ni sebenarnya dah termasuk untung. Harga asal dipanggil 100%. Harga asal dia 100%. Kita tambah lagi 5%. Harga asal 100%. Tambah lagi 5%. Dia akan jadi 100. 105%. Jadi 420,000 ni, 420,000 ni bersamaan dengan 105%. Jadi kita nak 100% je. 5% kita tak tahu, tak mau. Jadi macam mana nak jadikan daripada 105%, sama dengan 420,000 ni.
Macam mana kita nak jadikan dia 100% sahaja? Macam mana nak jadikan dia 100% saja? Baik. Yang ini kita nak buat ni, kita hanya boleh bahagi atau darab saja. Jangan tolak tambah. Sebab dia bukan dalam bentuk nombor. Dia bentuk peratus. Jadi kita nak jadikan dia 100%, kita boleh darab atau bahagi dengan nombor apa. Nak dapat 100% daripada 105 tak boleh kita dapat terus direct macam tu. Kita kena jadikan 100%. 105 ni jadikan dia 1% dulu. Dia macam satu persinggahan. Kalau kita nak pergi daripada Taiping, nak pergi ke Sabah atau Sarawak, kita kena singgah di perhentian, di stesen, di lapangan terbang. Okey, dari Taiping pergi lapangan terbang, dari lapangan terbang baru pergi ke Sabah atau Sarawak. Jadi lapangan terbang tu tempat persinggahan. Sebab kita tak boleh pergi direct dari Taiping pergi ke naik bas terus ke Sabah Sarawak, tak boleh. Kita naik bas dulu pergi ke lapangan terbang, dari lapangan terbang tu naik lapangan terbang pergi ke Sabah dan Sarawak. Jadi inilah tempat persinggahan dia. Jadi 105 nak jadi 1%, kita kena 105 tu bahagi dengan nombor yang sama. 105 bagi 105 dapat 1. Jadi dalam persamaan, apa yang kita buat di sebelah kiri ini, sebelah kanan pun kita kena buat 105. 420 tu kita kena bahagi dengan 5. Jadi cikgu tulislah 420. Kita tak kira lagi tau. Kita nak buat persamaan dia dulu. Supaya kamu tahu kena buat apa ni. Ni bahagilah. Ini salah satu lagi bentuk bahagi. Baik. Selepas tu kita bukan nak tunggu dekat session lapangan terbang tu. Kita nak pergi Sabah sebenarnya kan. Okey, kita pergilah. Terus ke tempat yang kita tuju. Kita nak pergi sebenarnya 100%. Ini yang kita nak cari, 100%. Jadi 1%, kita nak pergi kepada 100%, kita kena darab 100%. Jadi di sini pun kena buat operasi yang sama, kena darab dengan 100%. Jadi persamaan yang kamu akan perolehi adalah 420,000 per 100. Minta maaf, silap, 105 ni. Bagi 105 kan. Jadi bahagi 105. Sini pun bahagi ya. 105 darab balik dengan 100. Okay. Nampak, kita bagi 105 sebenarnya, bukan bagi 100, bagi 105. Okey, bahagi 105, kemudian kita darab dengan 100. Ini operasi ni yang kita nak tahu sebenarnya. Macam mana kita nak dapatkan operasi ni? Nak kena darab kan, bahagi. Nak bahagi dengan apa? Nak darab dengan apa? Bila kita buat bentuk persamaan tadi, macam mana? Okey, dari 105 nak jadi 1, bahagi 105. Yang ni pun bahagi 105. Kemudian nak jadi 100, kita dah darab balik dengan 100. Ini pun darab dengan 100. Okey. Jadi kamu akan dapat jawapan dia. Okey. 420,000. Okey. Kita bahagikan dengan 105. Kemudian kita darabkan dengan 100. Okey, kamu akan dapat 400,000. Okey, kamu kiralah. 420 bagi 105, kamu akan dapat 4,000. 4,000 bahagi dengan darab dengan 1 jadi 400,000. Okey. Jadi harga asal rumah tu cuma 400,000. Dia dapat untung 5%. 5% sebanyak 20,000. Jadi orang yang jual tu dapat 20,000. Okey, kita semak betul tak 5. Okey, ini untuk semak. Betul tak? 5% tu adalah 20,000. 5 per 100 darabkan dengan 400,000 harga asal rumah tu, harga kos. Okey, siapa ni? Puan Salmiah ni. Kita tengok. Satu rumah hari dijual, dia dapat 5%. Potong 20, potong 20. 5 darab 4, 20. Sifar 3. Tambah 3. 1, 2, 3. 200,000. Jadi setiap rumah dia untung 20,000. Okey. Sebab tu dia bila nak jual rumah tu, dia jual dengan harga 400,000.
20,000. Harga kos 400, untung 20,000, maka harga jual 420,000. Seterusnya soalan C. Soalan C, invoice yang tidak lengkap. Okey, invoice yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan pesanan yang dibuat oleh Encik Firdaus. Hitung jumlah bayaran yang perlu dibayar olehnya jika syarikat pembekal memberi yang diskaun 10%. Okey, sekarang pertama kita kena kira jumlah harga. Campur semua. Macam mana nak campur? Kita kena darab dulu dengan kuantiti. Ini harga seunit. Dia bukan beli satu, dia beli 20. Maka kamu kena darab. 120 pun kena darab 30. Dan kamu jumlahkan untuk dapatkan jumlah sebenar sepatutnya dia bayar. Tetapi syarikat telah bagi diskaun 10%. Dia cuma bayar 90% sahaja. Okey, mari kita lihat soal jawapannya. Okey, kasut sukan 20. Harga dia RM80. 8 darab 2, 16. Kosong dengan kosong tambah kosong dengan kosong, RM1,600. Dapat nah, buat sini ya. 8 darab 2 akan jadi 16. Ni sifar, ni sifar, ni sifar, ni sifar. Sebab tu 1,600. Kemudian baju sukan pula sebanyak 30 helai. Sehelai RM120. 120. Okey. Jadi apa yang kita buat? 3 darab dengan 12, kamu akan dapat 36. Kemudian sini ada sifar, sini ada sifar. Maka kita tambah lagi 2 sifar di belakang, jadi RM3,600.00. Jadi nak tahu berapa sebenarnya patut bayar, sepatutnya mereka kena bayar 5,200. Okey, harga asal dia 5,200. Tetapi bayaran yang perlu bayar olehnya jika syarikat pembekal. Okey, syarikat pembekal memberi diskaun 10%. Okey, 10%. Dia hanya bayar 90%. Baik. Kamu boleh darab terus dengan 90%, 90%. Untuk dapat jawapan, atau kamu kira berapakah diskaun yang diberi. Baik, kali ini cikgu tunjukkan diskaun, berapa diskaun yang dia dapat. Yang ini mudah saja. Kalau 10% daripada 5,200 tadi, okey, ini adalah 10%. 10%. Okey, 10% kita tengok ada 10 kat sini ya. Jadi sini satu sifar. Kita gerakkan titik satu kali. Gerakkan titik satu kali. Kalau 10 sekali saja. Kalau diskaun 10, maksudnya dia adalah titik tu kita gerakkan sekali ke depan, dia adalah 520. Jadi dia mendapat diskaun sebanyak 520. Dari sini kita terus boleh congak. 5,200 kalau 10%, 10% adalah 5,200. 520. Okey, kemudian kita tolaklah. 5,200 sepatutnya dia kena bayar, tetapi dia dapat diskaun RM520. Maka dia cuma perlu bayar sebanyak RM4,680. Okey. Okey, kalau kamu nak semak, okey, dia sama juga apabila yang ni kita tolak kemudian. Kalau kita tolak awal-awal, harga dia 100% tadi, dia cuma bayar, dia dapat diskaun 10%, maka tolak dengan 10%, dia hanya bayar 90%. Okey, jadi 90% daripada 5,200. Jadi bila dapat jawapan, kamu terus dapat jawapan terus. Ini potong sini, potong sini, potong sini, potong sini. Jadi kamu hanya 90 darab 52. Okey, kamu darabkan. 9 darab 2
18, 9 darab 5, 45, tambah 1, 46. Sifar ni bubuh belakang. Jadi 4680. 4680 sama. Jadi jawapan kamu betul. Soalan D dan E kita telah buat. Sekarang kita tengok soalan F. Rajah di sebelah menunjukkan harga jual satu set kabinet dapur dan sebuah mesin pengering. Puan Rohana membayar RM14,740 bagi pembelian dua barangan tersebut. Okey, dia bagi harga jual, ini harga yang dibayar. Berapa peratuskah diskaun harga mesin pengering itu? Oh, jadi sebenarnya dia dapat diskaun. RM14,742 tu bukan harga sebenar, dia adalah harga yang dibayar setelah diskaun. Jadi kita nak tengok langkah pertama kita nak tahu harga sebenar. Okey, yang kedua baru kita cari kita tolakkan berapakah perbezaan dia. Yang ketiga kita kira berapa peratus. Jadi yang dia dapat diskaun tu sebenarnya berapa peratus. Okey. Oh, sini dia dah bagi dah rebate 10% untuk kabinet dan 4,500 untuk yang ni tak bagi diskaun, dia tak bagi. Yang ni kita kena cari. Yang ni kita kena cari. Okey. Okey. Kabinet RM12,380. Okey, yang ni ada rebate 10%. Okey, rebate 10%. Jadi dia bayar cuma 90%. Tu harga yang dia bayar lah. Kemudian mesin pengering 4,500. Tak tahu berapa diskaun dia. Okey, tak tahu berapa diskaun. Okey, kita kira dulu harga kabinet. 12,380 darab dengan 90%. Okey, jadi sini ada sifar kita potong. Sini ada sifar, sini ada sifar. Jadi kamu hanya ada 9 darab 1, 2, 3, 8. Okey, kamu buat bentuk lazim, kamu kira sendiri. 1, 2, 3, 8 darab dengan 9, kamu akan dapat 11,142 untuk kabinet. Kemudian tambah 11,142 tambah dengan ni kabinet, tambah dengan mesin pengering 4,500. Jadi tambah 4,500, kamu akan dapat 15,642. Tapi adakah dia bayar 15,642? Tidak. Dia hanya bayar 14,000. Jadi kita tolakkan 15,642 kita tolak dengan 14,742. Ini diberitahu dalam buku teks. Dia diberitahu maklumat yang diberi 14,742. Yang ini kita kira harga mesin, harga kabinet setelah diskaun tambah mesin yang belum diskaun. Jadi perbezaan itulah diskaun yang kita terima. Yang ni kita kira kenapa lebih tak sama dengan ni? Sebab yang ni belum diskaun untuk mesin sahaja. Jadi kita tolak kosong sini, kosong 9. Yang ni habislah kena pinjam 900. Ini 900 diskaun mesin pengering. Okey, mesin pengering dapat diskaun 5,900. Tapi dia nak harga ni kah? Soalan minta berapa peratuskah diskaun harga mesin pengering. Jadi kita kena jadikan ini sebagai peratus. Okey, jadi nak cari peratus kita kena darab 100. Hafal ayat ni.
Nak cari peratus, kita darab dengan 100. Baik. 900, harga asal dia 4,500. Darab dengan 100 peratus. Sebab kita nak kira peratus. Bila nak kira peratus, mesti darab 100. Baik, sini ada sifar, sini ada sifar. Kita potong. Maka kamu dapat 900 bahagi 45. Kalau kamu dah biasa dengan sifar 9, kamu tahu sebenarnya 45 darab 2 sebenarnya 90. 45 darab 2 90. Jadi 90 bagi 45 dapat 2. 45 bagi 45 1. Ni sifar. Maka 20%. Okey, kalau kamu tak boleh buat cara cikgu tadi, kamu boleh buat bahagi macam biasalah. 900 bahagi 45. Kamu carilah 45 darab berapa jadi 90. Kira lah 45 darab 2, 45 darab 3 dan sebagainya. Kamu masukkan kat sini. Jadi jawapan dia telah menerima diskaun sebanyak 20%. Seterusnya soalan G. Okey, soalan G ni dia agak rumit. Okey, cikgu pun tak tahu cara yang paling mudah untuk kamu cikgu nak terangkan kepada kamu, tapi tak apa, kita akan cuba juga. Kamu cuba fahamkan. Okey, bilangan bil yang tidak lengkap di sebelah mencatatkan beberapa maklumat barangan uncit. Harga sepaket susu tepung 2 kali ganda harga setin biskut. Susu tepung ni lagi mahal dari biskut. Dia 2 kali lagi mahal berbanding harga biskut. Kalau biskut RM1, dia RM2. Kalau biskut RM4, dia RM8. Dia 2 kali ganda. Okey, harga setin biskut. Satu tin biskut berapa ringgit dia nak kat sini. Harga ni soalan dia. Dan juga harga sepaket susu tepung. Ni kat sini. Dia nak cari yang ni dengan yang ni. Okey, di sini pun dia tak bagi. Berapa jumlah dia tak bagi. Okey. Jadi cikgu cuba sampaikan macam mana cara penyelesaian dia. Pertama kita cari beza dua ni dulu. Kat sini ni berapa kurang? Dalam soalan yang panjang macam ni, soalan yang agak rumit, kita cuba selesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Jumlah semua harga semua total lah jumlah harga semua RM206.50. Okey, kita tahu harga jumlah beras. Jadi kita boleh cari dua lagi, biskut dan susu tepung. Biskut dan susu tepung tu berapa jumlah dia, kita kena cari beza lah. Kita tolak dengan harga beras. Okey, 206. Jadi biskut dan tepung RM206.50 tolak dengan RM14.50. Okey, jadi kamu akan dapat RM192. Okey, RM192 ni mewakili biskut dan tepung. Jadi ni dua-dua ni. Kat sini ni RM192. Okey, sekarang kita nak pisahkan. Berapa ringgit untuk tepung dan berapa ringgit untuk susu tepung dan berapa ringgit untuk biskut. Okey. Ini biskut. Ini susu tepung. Okey, dia buat macam ni. Kedua-duanya bernilai RM192. Okey, RM192. Dia beritahu susu tepung ni 2 kali ganda biskut. Kalau biskut 1, susu tepung 2. Kalau biskut tu B, susu tepung tu jadi 2B.
Okey, sekarang cikgu dah menggunakan perkataan abjad untuk menggantikan susu tepung. Okey, dia untuk macam operasi ni lah, mencari anu lah. Okey, kalau ni biskut. Okey, susu tepung harga dia 2 kotak. Kotak ni, satu kotak ni harga biskut. Susu tepung dia sama dengan 2 kotak ni. Okey, ini susu tepung, ni biskut. Okey. Kesemua ni harga dia RM192. RM192. Okey, tetapi biskut dan susu tepung ni dia tak sama banyak. Okey, dia tak sama banyak. Biskut 12 tin. Okey, biskut 12 tin. Jadi ada 12 biskut. 12 B cikgu bagikan. B tu adalah harga biskut. 12 biskut tadi tambah dengan susu tepung berapa? 4. Maka susu tepung ada 4. Tapi cikgu tak tulis susu tepung. Cikgu gantikan dengan 2B. Jadi cikgu kena darab dengan 2B. Sebab 2B ni adalah susu tepung lah. Ni, susu tepung ada 2B. Sebab cikgu nak semuanya sama. Ni sini B, sini pun B. Okey. Susu tepung tu 2B. Tapi dia ada 4. Bila cikgu campurkan 12 tin ni, campur dengan harga biskut, campur dengan 4 darab susu tepung. 2B ni susu tepung. Dia akan jadi RM192. 12 tin biskut tambah 4 paket susu tepung. Jadi 4 paket susu tepung. Susu tepung ni dia bersamaan dengan 2. Nisbah dia 2 lah berbanding dengan biskut. Jadi sebab tu dia 2B. 2 dicampur dia akan menjadi 192. Baik, sekarang cikgu jadikan 12B tambah ni 4 darab 2B jadi 8B. Sama dengan RM192. Kita campurkan 20B. Sama dengan RM192. Jadi B tu apa? B tu harga biskut. Harga satu biskut, macam mana kita nak buang 20 ni? Nak buang 20, kita kena bahagikan dengan 20. Maka 192 pun kena bahagikan dengan 20. Jadi 192 bahagikan dengan 20. Jadi 192 bagi 20, kamu akan dapat RM9.60. Ini adalah harga biskut. Satu paket biskut berharga RM9.60. Kemudian harga susu tepung. Susu tepung pula 2 kali ganda, kan? 2 kali ganda B. Maka 2 kali RM9.60. Okey, 2 kali RM9.60, kamu akan dapat RM19.20. Betul tak? Okey, RM19.20. Ini harga susu tepung, ini harga biskut. Okey. Jadi kita nak cek betul tak jawapan. Okey, kita nak semak. Okey, beras RM14.50. Okey. Kemudian kita ada 12 paket 12 tin biskut. Biskut tadi kita dah kira RM9.60. Okey. 12 darab RM9.60, kamu akan dapat RM115.20. Kemudian kita ada 4 paket susu tepung. Susu tepung harga RM19.20. Kalau kamu darab, kamu akan dapat RM76.80. Okey, atas sekali beras memang dah ada. Ini yang kita cari.
Bawah pun kita dah ada dalam soalan RM206.50. Jadi kalau kita kira RM14.50 tambah RM115.20 tambah RM76.80, dia akan jadi RM206.50. Sama tak dengan buku? Itu dia. Okey, kalau kamu tengok buku RM206.50. Sama dengan yang kamu kira, sama dengan yang kamu semak ni, maka jawapan yang tadi adalah logik dan betul. Itulah jawapan dia. Okey. Yang terakhir kita tengok aset Encik Hamid dan Puan Shanti. Okey, masing-masing 0.8 juta. 0.8 adalah 800,000. Sebelum juta adalah 800,000, maka 0.8 adalah 800,000 dan 1 juta. Liability Encik Hamid adalah 234,618, iaitu separuh daripada liability Puan Shanti. Siapakah yang lebih kaya? Okey, kalau kita tengok kaya ataupun pengurusan kewangan yang lebih baik, kita kena cari, apa yang kita kena buat ialah aset tolak liability. Okey, kamu akan dapat satu jumlah. Kamu bandingkan jumlah tu. Kalau jumlah tu lebih banyak, maka orang itu menguruskan kewangannya dengan lebih baik. Kalau dalam soalan ni, orang itu lebih kaya lah. Baik. Tapi maklumat yang diberi, kita ada Encik Hamid. Encik Hamid. Ni kita ada aset. Kita buat jadual sedikit lah. Kita check dia punya liability. Okey. Ni kan kamu akan tolak, kamu akan dapat jumlah di tepi sekali ni untuk membandingkan dia punya perbelanjaan dia. Pengurusan kewangan dia, dan juga ataupun kita nak check dia kaya atau miskin lah. Miskin lah, mana yang lebih kaya. Kemudian kita ada Puan Shanti di sini. Puan Shanti di sini. Baik, Encik Hamid ada 800,000. 0.8 tu adalah 800,000. Puan Shanti 1 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Liability Encik Hamid ialah 234,618, iaitu separuh saja daripada liability Puan Shanti. Jadi dia separuh, maka Puan Shanti lebih banyak. Jadi kalau ini separuh, tambah lagi separuh, baru jadi Puan Shanti. Jadi 234 ni, kamu darablah 2. Dia ada 2 Puan Shanti. Separuh. Yang ni separuh, maksudnya 2 kali ganda Puan Shanti. Nak dapat kira berapa Puan Shanti, kita kena jadikan dia 2 kali ganda, barulah sama dengan Puan Shanti. Jadi 234 ni darab dengan 2, kamu akan dapat RM469.236. Ni setelah cikgu darab 2. Kemudian kamu tolak lah. 800 tolak 234, 618 ni kamu akan dapat 565,382. Ini tolak ini pula, kamu akan dapat 530,764. Jadi siapakah yang lebih kaya, yang mempunyai nilai beza yang lebih tinggi? Okey, siapa ni? Encik Hamid. Jadi Encik Hamid ni lebih kaya ataupun lebih berharta ataupun lebih pandai menguruskan kewangan. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.